adalah suatu hari yang sungguh bermakna kepada Pakatan Rakyat, kerana jamuan makan malam adalah untuk mengumpul dana, dan kita harap semua boleh derma. Dan untuk menjadikan majlis ini lebih meriah, semua pemimpin diwajibkan untuk menderma salah satu kepunyaan pribadi. Saya tak tahu nak derma apa, saya bagi pen sajalah. Tapi ini pen ada makna sikit, kerana saya tulis surat kepada isteri dan ahli keluarga dan juga kawan-kawan dengan pen ini semasa saya dalam berehat di Kajang, di penjara Kajang lah. So ini terpulang kepada tuan-tuan puan-puan untuk bukan sokong sama saya, sokong sama Pakatan Rakyat. Boleh tak? Tadi kita baru balik dari Parlimen, di mana kita menyaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Najib bukan bagi bajet, tetapi hantam sama Pakatan Rakyat dan Dato' Seri Ahmad Ibrahim. Tadi ada seorang budak, saya rasa tak sampai 14 atau 15 tahun, nama dia Yoda. Dia beritahu sama kami semua, baru dengar ucapan Najib, ini bukan belanjawan, ini campaign speech. Budak-budak pun tahu ini bukan belanjawan. Kalau budak-budak pun tahu, saya rasa tak ada harapan untuk Najib. Rakyat Malaysia semua akan tahu, akan tolak sama Barisan Nasional. Dalam ucapan bajet, hantam Pakatan Rakyat buat janji kosong, hantam Pakatan Rakyat tak tahu mentadbir negeri dengan baik. Tak tahu dia dengar dari siapa. Ini mungkin juga. Tetapi kalau kita lihat prestasi yang dicapai oleh negeri-negeri Pakatan Rakyat, baik Selangor maupun dekat Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang, amat nyata sekali. Tanpa sumbangan empat negeri ini, macam mana Malaysia boleh capai perkembangan ekonomi 5.1%? Tahun lepas Pulau Pinang dapat nombor 1 dalam menarik pelaburan. Tahun sebelum ini pun nombor 1. Selangor top 3. Daripada 4 negeri Pakatan Rakyat ambil tempat-tempat yang paling atas. Tanpa negeri Pakatan Rakyat, saya rasa pelaburan akan jatuh menjunam habislah. Dia pula cakap kita tak tahu mentadbir kerajaan. Ini bukan janji ditepati tau. Ini dia buat mimpi mungkinlah. Yang penting ialah apa yang cuba dibuat oleh Dato' Seri Najib ialah untuk cuba lagi mengelirukan rakyat. Dia cakap hanya BN boleh pastikan negara Malaysia baik. Kalau Pakatan Rakyat memerintah, Malaysia akan jadi bankrupt. Betul dah? Betul tak? Siapa jadi bankrupt? Kalau jadi bankrupt, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan sudah lama jadi bankrupt. Ada bankrupt tak? Tak ada bankrupt. Sebaliknya, untung tiap-tiap tahun. Bukan macam Kerajaan Persekutuan, rugi tiap-tiap tahun. Ini bukan cakap sedap saja, ada fakta. Tengok, tiap-tiap tahun belanjawan Persekutuan defisit. Betul tak? Sudah 15 tahun defisit. Bukan macam negeri Pakatan Rakyat, tiap-tiap tahun untung. Kita untung, dia cakap kita akan jadi bankrupt. Dia defisit, dia cakap dia tak bankrupt.
Apa logik saya pun tak tahu. Tahun terakhir belanjawan Kerajaan Persekutuan untung adalah tahun terakhir Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri. Itulah sebabnya kalau kita nak belanjawan kita untung balik, kita mesti pastikan Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan kalau kita lihat bajet berjiwa rakyat, betul-betul berjiwa rakyat atau bersifat kroni. Oh, dia cakap dia bagi BRIM 500 lagi, bayar bulan 1. Macam ini mungkin pilihan raya tahun depan lah. Semua dah tahulah. Dia hanya bayar bulan 1, pilihan raya kemungkinan besar tahun depan. Tak apa, dia cakap oh berjiwa rakyat, bagi tahun depan. Mengapa tak bagi tiap-tiap tahun? Betul tak? Kalau dia benar-benar berjiwa rakyat, bagi tiap-tiap tahun, berani tak? Tak berani, kerana bajet bersifat kroni. Mengapa saya cakap lebih memihak kepada kroni? Tengok itu Tun Razak Exchange, dia bagi insentif cukai untuk berapa tahun? 1 tahun ke? Tak ada, bagi selama 10 tahun. Tun Razak Exchange untuk kroni-kroni dia boleh bagi 10 tahun punya insentif dan tax exemption. BRIM 1 tahun. 1 tahun untuk rakyat Malaysia, 10 tahun untuk kroni-kroni Barisan Nasional. Bajet berjiwa rakyat. Ini bukan bajet berjiwa rakyat, ini bajet bersifat kroni. Dan kita akan senaraikan tiap-tiap projek dalam bajet ini yang bersifat kroni. Mana yang bagi terus kepada rakyat, mana yang bagi projek-projek kepada kroni. Hari Isnin kita akan senaraikan supaya rakyat dapat menilai sama ini betul-betul untuk kroni atau untuk rakyat Malaysia. Pengerusi Kebangsaan DAP Yang Mohd Saudara Kapal Singh baru sampai. Yang ini nombor 1. Nombor 2, kalau kita lihat defisit tahun lepas, Kerajaan Persekutuan sudah lebih belanja 20 bilion. Lebih belanja 20 bilion. Sebenarnya 232 bilion asalnya, dia akhirnya belanja 20 bilion lebih, 252 bilion. Dan tahun depan akan bagi banyak lagi gula-gula ke rakyat untuk beli undi. Bajet pilihan raya, tak apa, asalkan rakyat dapat, tak apa. Tapi kita kena fikir sama ada kita mampu atau tidak. Kalau tahun lepas boleh lebih belanja 20 bilion, tahun depan saya rasa pasti akan lagi banyak. Dan mengikut laporan ekonomi, penyihata ekonomi, utang Kerajaan Persekutuan naik daripada 456 bilion akhir tahun ini kepada 502 bilion tahun depan. Yang bermakna setiap rakyat Malaysia kalau dibahagikan secara sama rata, setiap orang ada satu bahagian. Anda utang setiap orang tanpa kira dewasa atau kanak-kanak, asalkan ada MyKad, setiap orang utang RM17,000. Ini tak masuk contingent liabilities. Berapa banyak contingent liabilities dia tak mahu umumkan. Saya percaya lebih 100 bilion ringgit lagi. Bermakna kita punya utang sebenarnya 602 bilion, lebih daripada 602 bilion. Saya rasa tak lama lagi akan sampai 1 trilion. Inilah yang dijanjikan oleh Barisan Nasional. Janji ditepati.
Adakah benar kalau program-program Pakatan Rakyat dilancarkan, kita tak mampu, kita tak ada wang? Mampu, memang mampu. Cubalah tengok. Macam di Selangor dan Pulau Pinang, kita buat banyak program yang tak pernah dibuat sebelum ini. Kerajaan negeri tak jadi bankrupt. Di Putrajaya, kalau Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri, cuba kalau kita hapuskan tol Lebuh Raya Utara Selatan, adakah kita akan jadi bankrupt? Akan jadi bankrupt dah? Akan jadi bankrupt dah? Tak ada. Dia cakap, oh, Malaysia akan jadi bankrupt. Saya cakap, tak akan jadi bankrupt. Yang bankrupt mungkin kroni-kroni BN lah. Tapi Malaysia tak akan jadi bankrupt. Sebaliknya akan bantu sama peniaga kecil, kerana wang yang dijimatkan oleh pengguna, dia akan belanja wang yang dijimatkan baik di kedai kopi, di restoran, ataupun membeli barangan-barangan daripada peniaga tempatan. Peniaga pun boleh untung. Peniaga pun boleh untung. Bukan macam sekarang bagi wang kepada pengusaha konsesi Lebuh Raya, dia dapat wang, takkan dia akan belajar dekat sini. Dia akan pergi luar negara untuk belajar. Siapa untung? Peniaga di luar negara untung, bukan peniaga Malaysia yang untung. Itulah perbezaannya. Inilah fitnah yang selalu digunakan oleh Barisan Nasional. Satu, Malaysia akan jadi bankrupt. Yang jadi bankrupt kroni BN. Yang tak akan jadi bankrupt Malaysia. Percayalah Pakatan Rakyat. Tengok rekod negeri yang ditadbirkan oleh Pakatan Rakyat. Nombor dua, yang dia selalu akan guna. Apa yang dia selalu suka guna? Dia cakap, kalau MCA lah, MCA di tempat orang Cina, dia akan gertak sama orang Cina. Gertak orang Cina macam mana? Sokong PR. PR menang, Malaysia akan jadi negara Islam. Betul dah? Betul dah? Dengar UMNO cakap depan orang Melayu, sokong PR. PR menang, Malaysia jadi negara Kristian. Macam mana ni? UMNO cakap kita jadi negara Kristian, MCA cakap pula kita jadi negara Islam. Sama-sama dari BN pun tak boleh cakap betul. MCA pukul mulut UMNO, UMNO pukul mulut MCA. Yang kita dapat janjikan ialah kita akan ikut perlembagaan Malaysia yang seperti mana yang ditetapkan. Yang pasti Malaysia untuk rakyat Malaysia. Apa yang dipersetujui sudah jelas, tak payah cakap lagi. Tetapi mereka akan gunakan isu-isu ini untuk laga-lagakan kaum, kerana mereka sudah tak ada modal. Macam baru-baru ini dekat Penang, saya punya speaker kena fitnah bahawa dia ada kepentingan dalam satu projek Taman Tema di Teluk Bahang, 200 juta ringgit punya projek. Dia cakap dia ada kepentingan dalam projek ini. Kerana apa? Kerana dia sokong projek ini. Di Teluk Bahang sudah banyak projek bawah BN sudah tenggelam, sudah tutup. Kita buat theme park, Taman Tema, supaya berikan peluang pekerjaan kepada orang tempatan, dan orang tempatan ada peluang kerja. Dia cakap dia mesti ada share kerana sokong projek ini. Kerana kita sokong projek untuk kebaikan rakyat, kita mesti ada share. Ini UMNO, IBN punya orang macam itulah. Mengapa mereka boleh fikir macam itu? Kerana dulu bila mereka sokong projek, mesti kerana mereka ada share. Kalau mereka tak ada share, mereka tak akan sokong.
Dan itulah perbezaan di antara BN dan Pakatan Rakyat. Sekarang dia tak ada modal, dia akan gunakan fitnah saja. Dia tak takut kena saman. Yang buat tuduhan Timbalan Penerusi UMNO, Dato' Musa, Cik Badik, kita punya speaker Penang bagi dia 48 jam untuk tarik balik atau tunjuk bukti. Dia pasti tak akan tarik balik dan tak akan tunjuk bukti. Dia cakap saman lah, takut apa? Mengapa dia tak takut? Dia tahu dia akan kalah. Kalah bayar RM200,000 saja. Dia mampu bayar. Baru-baru ini dia baru untung 5 juta. Macam mana dia untung 5 juta? Dia jadi broker tanah. Syarikat dia jadi broker tanah, beli tanah orang Melayu, jual kepada pihak ketiga. 3,5 bulan boleh untung 5 juta ringgit. Okay. Ini menunjukkan dia seorang broker tanah yang baik, ahli peniaga yang baik. 5 juta tak ada hal. Kalau buat fitnah satu kali bayar RM200,000. Ada 5 juta boleh buat 25 kali punya fitnah. So sekarang hingga pilihan raya, kita mesti bersiap sedia menghadapi fitnah daripada Barisan Nasional terhadap semua pemimpin Pakatan Rakyat. Dia akan cakap kita korup, saman-saman lah, dia takut apa? Besok mungkin tunggu giliran Tan Sri Khalid. Lepas itu Asmin jangan ingat you tak lepas, you tak boleh lepas punya. You pun boleh kena. You saman, dia takut apa? RM200,000 saja. Dia mampu. Betul tak? Kita akan saman. Tapi bayaran hanya akan dibuat selepas pilihan raya. Pasti dia akan kalah, tapi dia tak takut. Kita hanya harap rakyat dapat tahu pemimpin Pakatan Rakyat bukan macam Barisan Nasional. Pemimpin BN kotor, kita bersih. Kerana kita bersih, itu sebab dia kena buat fitnah. Dia tak ada jalan lain lagi supaya boleh kaburkan pemikiran rakyat. Dan dia tahu saman kalah tak apa, selepas pilihan raya dia takut apa. So itulah sebabnya saya tak mau panjangkan ucapan saya, tapi meminta tuan-tuan puan-puan, sekarang ialah musim fitnah. Sampai pilihan raya musim fitnah. Anda akan dengar lagi banyak fitnah. Tetapi yang penting, tengoklah rekod Selangor, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang. Kalau kita betul-betul terlibat dalam rasuah, SPRM pasti tak akan lepas sama kita. Yang ternak lembu sampai pergi kondo tak ada hal. Yang Tan Sri Khalid bagi lembu sama masjid pun boleh jadi halau. Itulah perbezaan tuan-tuan perempuan. Mereka akan main fitnah, tapi kita sabar kerana kita tahu kita bersih. Selalunya orang yang baik akan kena fitnah. Betul tak? Imat Sabu selalu beritahu saya, sabarlah Puan Eng, you orang baik selalu akan fitnah. Macam orang beriman, orang beriman pasti akan kena fitnah. Mengapa? Kerana dia baik. Orang jahat tak akan kena fitnah. Mengapa? Dia sudah jahat. Itulah sebabnya kita harap pilihlah pemimpin bersih, dan Pakatan Rakyat sama-sama adalah pemimpin yang bersih. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya kena balik ke Pulau Pinang, dan saya sekali lagi harap semua pun, mungkin semua orang menduga pilihan raya adalah tahun depan, tapi jangan-jangan dia buat secara mengejut bulan 11.
kita kena siap sedia juga. Boleh tak? Tinggal lebih-lebih pun 6 bulan. Marilah kita kerja keras dalam 6 bulan ini supaya untuk masa depan 60 tahun selamat untuk anak-anak kita di Malaysia. Terima kasih, nandri, wanakam, sia-sia kawin.